Jadi Tasri telah mengumpat dengan begitu panjang lebar berkaitan dengan mukadimah, berkaitan dengan ekonomi. Jadi sekarang kita pergi pula dalam pada kita memperkatakan tentang banyak perkara, terutama tentang agama Islam, tentang kedudukan orang Melayu, hak keistimewaan orang Melayu, tentang bahasa Melayu. Ini semua sekarang ni orang dah ada attack secara personal. Dan juga telah menyatakan ada yang timbul watak-watak seperti Alvin Tan, siapa lagi? Memory, siapa lagi? Ini yang kata barua-barua yang perlu kita hapuskan daripada muka bumi ini sepatutnya. Tetapi kita tidak ada satu keazaman yang tinggi. Sedangkan kita pegang kuasa. Sepatutnya dia sudah aspek keselamatan ni kita nak berkongsi dengan Tan Sri Zaman pada malam ini. Bagaimana kita yang sepatutnya ada kuasa, kita mansuhkan ISA. Sekarang kita nak kembalikan balik ISA, nak hidupkan balik benda dah mati. Begitu juga dengan isu akta hasutan, kita nak tukar dengan akta lebih nampak harmoni, lebih nampak lovely, lebih nampak mesra alam, kita tukar kepada akta keharmonian. Tetapi hakikat sebenar, apa yang kita buat sekarang ini seolah sebagai satu langkah ke belakang. Saya tertarik dengan Tan Sri Zaman di mana dalam satu forum yang juga menyatakan tentang kembalikan semula ISA, belum menyatakan bahawa selama mana kita duduk hidup merdeka selepas sampai ke sekarang ni, ISA ternyata telah banyak memberi satu perlindungan dan juga telah banyak memberi satu keselamatan kepada kita, terutamanya bila mana kita berhadapan dengan situasi dalam keadaan kita sebagai sebuah negara majmuk dan bina bangsa, berbela bangsa, berbela agama dan sebagainya, yang tentu akan menyentuh tentang isu sensitif yang berkaitan dengan kepentingan agama, bangsa dan tanah. Kita jemput kepada ahli kita yang kedua membicarakan tentang aspek keselamatan dan juga berkaitan dengan kedaulatan negara, terutama dari segi pemahaman beliau sebagai seorang bekas pegawai kanan dalam PDRN. Silakan. Kan salah satu Malaysia. Dibagi Datuk Muhammad, Datuk, Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebelum saya melanjut, begitu saya memberikan penghargaan kepada penganjur yang menjemput kami berdua untuk berbincang pada malam ini. Saya suka menyatakan di sini, mungkin apa yang saya akan katakan sensitif sedikit, tapi timbul daripada saya bahawa apa yang saya akan kata ini bukanlah dengan tujuan menghasut mana-mana pihak supaya bergaduh dan sebagainya. Tidak. Saya menyatakan perkara yang betul-betul saya rasai sebagai seorang pegawai polis, bekas pegawai polis selama 37 tahun, dan mengikut keadaan dalam masa ke masa, saya rasa keadaan kita tidak sebegitu nyaman. Tan Sri telah mencerita sedikit berkenaan dengan perlembagaan dan sebagainya. Saya heran, kita orang Melayu ada beberapa artikel dalam perlembagaan yang cukup memberi perlindungan kepada kita. Tetapi kenapa kita dari hari ke hari, kedudukan kita daripada segi pelajaran, dari segi bisnes dan lain-lain pun makin hari makin terakis, seolah macam tebing sungai tidak ada apa tu bulu di tebing itu, senang saja terakis oleh air, banjir dan sebagainya. Ini semuanya saya rasa satu gambaran bahawa kita orang Melayu ini tidak sebegitu sedar berkenaan dengan keadaan kita. Perlembagaan, ramai tak tahu berkenaan perlembagaan. Malahan saya mau tanya di sini lah, dan sebelum saya tanya soalan ini, saya pun ahli UMNO juga, dah lama dah. Berapa orang yang sebenarnya telah pernah membaca sejarah UMNO? Saya tanya soal tantang. Jadi kalau kita belum baca, macam mana kita boleh kata kita UMNO? Apa perjuangan UMNO? Ada satu buku yang patut kita beli, baca buku, dan dalam buku itu akan menyatakan apakah UMNO. Saya membantu kepada keselamatan.
kalau kita kajikan dulu apabila kita merdeka, bangsa-bangsa lain terima kedudukan dan mereka tidak pernah cuba mencabar kita dan sebagainya. Tapi dalam senyap-senyap mereka telah mendirikan kedudukan mereka dan sampai ke tahap mereka tu boleh mencabar kita. Ingat, dalam Saudi Asia ini, bahasa lingua franca atau bahasa perantaraan yang digunakan ialah bahasa Melayu. Kalau Tagalog sekalipun, itu pun umbi dia atau umbinya Melayu. Jawa pun begitu juga. Jangan pergi jauh, itu pergi ke Pahang sini lah. Ada orang Simlai, ada orang Jakun. Kalau dekat dengan Cameron Highland tu orang Tenia dan sebagainya. Mereka tak boleh cakap dalam bahasa mereka dan antara satu kuat dan kuat. Apa bahasa dia guna? Bahasa Melayu. Begitu juga di Borneo, di Borneo, di Brunei, di Sarawak, di Sabah dan di Kalimantan Utara, Kalimantan. Beberapa kaum ada sana. Apakah bahasa yang digunakan apabila mereka membumbung? Yang satu kaum dan satu kaum bahasa Melayu. Di Jawa pun dan di Sumatera pun dan di lain urusan Pulau Indonesia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Terus pergi ke Filipina pun itu pun Tagalog sebelah utara saja, itu pun bahasa Melayu juga. Tetapi boleh orang India dan orang Cina di negara kita ni mengatakan Melayu tak mustahak. Semua pun perkara ni ada di dalam perlembagaan kita. Mereka mencabar kita situ. Tetapi siapa yang salah? Wallah, saya tidak nak mengerti sesiapa dia. Kita yang salah, Melayu yang salah, UMNO yang salah. Tiap-tiap kali pilihan raya, apabila kata kalau kami tak bagi ni, saya tak nak pilih awak. Tak nak pilih orang UMNO. Kita orang UMNO, Melayu ni, berbuah hati sampai ke kawasan majoriti Melayu pun kita bagi tolong dia. Macam Melayu dululah. Kalau ada tamu mari ke rumah kita, bilik tidur kita bagi kepada tetamu. Begitu sekali pun dengan pilihan raya. Tapi mereka tak berhutang budi. Tiap-tiap kali pilihan raya mesti dia misih pilih. Tapi kita bagi pasal kita nak menang. Padahal kalau kita bersekutu, Melayu bersekutu, kita tak boleh kalah. Jumlah penduduk Melayu yang 69%, hampir 70%. Dia berapa sangat? Tetapi kita mengalah, kita takut. Kita mengalah. Dalam pilihan raya yang lepas, sebelum pada itu, ada satu profesor Cina, dia buat satu analisa. Dia kata kerajaan dalam pilihan raya 13 ni, apa yang lepas, Melayu mesti berkuasa lagi, masih berkuasa. Kenapa mereka belum berpecah, betul-betul berpecah, belum berpecah. Tetapi pilihan raya 14 ni kita boleh tawan Putrajaya. Dan bagi tunjuk statistik. Dan saya rasa makin sehari makin benar perkara ini berlaku nampaknya. Tengok apa yang berlaku di Phnom Penh. Majoriti telah menurun berapa tu. Jangan mata-mata untuk lain. Di sini saja. Sebegitu banyak yang kerajaan ditumpukan sini di Pahang ni, kita melihat jatuh. Jadi dan sekarang kita bergaduh. Ada PKR, ada PAN, ada bergaduh. Makin sehari makin
teruk kedudukan kita. Dalam perhimpunan di Kuala Lumpur, berkenaan GST ke dengan lain-lain pun, yang ramai mengalami bagai anak-anak Melayu, anak muda kita. Anak-anak muda yang boleh dikatakan, saya rasa lah tidak ada orang Melayu yang boleh katakan mereka tak dapat manfaat daripada apa yang kajian Barisan dan Nasional buat. Tak ada, saya. Semua ada manfaat. Tapi kenapa mereka ni pada tak ada sana? Kenapa? Inilah satu perkara kita Melayu mesti tengok ke dalam. Ini kena mengena dengan keselamatan kita. Pasal apa? Kalau ada pemerintah, Melayu tak akan naik. Mereka pun pandai juga nak mana nak buat kawasan-kawasan ngundi ni pun. Jadi kita tidak konstitusi di mana kita boleh majoriti akan hapus. Kita akan menjadi miskin. Mungkin barangkali juga kita yang akan mengambil alih daripada pekerja asing yang parit, yang jalan, kutip sampah. Kerajaan telah buat macam-macam supaya Melayu maju, tetapi oleh sebab kita lemah, kita tidak ada apa tu, tidak ada ketekunan kepada bangsa kita, tertamak nak duit dia, nak suka hati, maka melakukan. Tadi Tan Sri Aziz menyebutkan berkenaan kontrak. Saya tahu banyak orang Melayu yang dapat kontrak-kontrak ini, dan setengah daripada tender itu nama Melayu saja. Di belakangnya dia orang dapat kontrak dia buat. Kita pun juga dapat. Kata orang lain dapat tak minyak ni. Kalau kita buat minyak kelapa kan, tak minyak dia. Dengan tak minyak itulah kalau bini dua, beli kereta baru, mesin baru, dia membuat duit, kita makin sehari makin jatuh. Sekarang macam itulah keadaan kita sekarang, makin sehari makin jatuh. Sehingga kan di job market, apabila ada interview untuk kerja, bukan kerja kajian, kita mulai jatuh. Kita jatuh tadi, nilai kita rendah tadi. Sebab kita berterlibat dengan tak tahu apa jadi pada orang Melayu kita ni. Penagih dadah kita majoriti. Marimpet pun kita lah yang majoriti. Anisat kelab MIB pula. Yang kita pun ni MIB. Start je. Satu hari saya ada di Kota Baru, balik cuti, saya tengok dekat 50-60 suska besar ni. Satu India, satu Cina tak ada tentu. Semua Melayu. Saya tanya berapa satu, ada setengah sampai 200,000. Cina dengan Melayu, India tak ada macam tu buat. Tak ada. Tapi kita orang Melayu yang dikatakan miskin boleh buat kau tu. Terus apa kita tamak? Kita tamak. Kita suka merayap, suka budak-budak Cina di Kuala Lumpur, dia cakap di Kuala Lumpur tu pun, selepas dia habis lecture dia kat sekolah tu, dia bantu bapak dia. Kalau dia tak pergi tuition dia bantu bapak dia. Budak Melayu apa buat? Dia melepak. Dia melepak. Dan itu bapak dan jaga mereka susah. Sebab dia berkampung, dia pergi ke bandar, mak dan bapak mesti kerja, kata tak cukup. Dan kita tidak ada keteguhan, tidak ada apa tu, komitmen. Tidak ada komitmen. Nasib baik ada marah. Kalau tak ada marah, mana nak dapat pekerja hotel yang ada pengalaman, yang ada itu knowledge? Mana dapat officer dalam bank? Mana dapat officer sebagai accountant? Lawyer pun mana ada? Engineer dan sebagainya. Nasib baik ada lagi marah. Marah itu tak terjual lagi. Udah dah hangus. Udah dah hangus.
Perintah juga kita buat publik. Siapa semua di kongkong semua ini? Jadi jangan tertunjuk kerana dia betul. Dia pendatang, bangsa pendatang memang kita kuat. Kita orang Melayu kenapa masalah? Awasan. Kemana pergi dia semangat berjuang kita? Dia boleh mengata macam-macam oleh kita, buat macam-macam kita, agama kita dan sebagainya. Apa Melayu buat? Saya tak minta Melayu pergi perang kita. Kenapa kita tidak? Kerajaan kita tidak tegas. Jadi kalau kita hak keselamatan, kalau kita kalah dengan negara kita, apabila kita tak dapat itu, tak dapat ini, apa akan jadi? Tidak ada negeri di mana ada yang kuat dan kaya dan dari majoriti orang miskin. Amerika cuba buka main jadi dia satu hari itu negeri sama tu. Mana boleh? Yang kaya mesti kongkong yang kaya. Jadi saya rasa lah, saya tidak akan pecah mata kalau Melayu ini tak bertukar. Kita tidak ada semangat nak berjuang. Semua kita nak tunggu dapat saja. Tunggu beri, tunggu itu saja. Bukan tidak ada semangat macam semangat sebelum Melayu Union dulu. Arwah Syahghani ada selalu bercerita kepada saya, dan dia yang suruh saya masuk AMNO. Dia cerita kepada saya, dulu dia kata sebelum merdeka, sebelum federasi itu, Melayu bukan main. Kalau tuan-tuan dan perempuan baca apa surat sumpah Melayu itu, itulah kali pertama Melayu satu, baru dia satu. Betul, Aisyah Ghani sendiri bagi tahu saya, oleh sebab itu tidak ada wang untuk pergi mesyuarat dan sebagainya. Orang Melayu kalau perempuan berakemah dia jual. Katanya setengah-setengah tu apa ni, sarung Jawa, kan ke Jawa kan, batik Jawa, perempuan dulu mahal kan, itu pun dia jual. Nak duit supaya tukang drama dan kaki-kakinya dapat pergi berunding untuk dapat kemerdekaan. Kemana pergi semangat kita? Kalau dulu dia boleh buat kita itu, sekarang apa jadi? Jadi kalau kita nak cakap hal keselamatan, saya rasa keselamatan kita yang terancam sekali apabila kita kalah pada raya, dan kita kalah kalau kita berkelahi dengan satu sama lain, kita lupa bahawa Melayu diancam. Bahasa kita yang jadi bahasa resmi di negara kita dipermain-mainkan, agama kita dipermainkan. Dia boleh dengar anjing menyalak waktu subuh, dia betul boleh dengar azan waktu subuh. Kalau pergi Kuala Lumpur, kita tahulah Pulau Pinang, banyak dia yang bangun pagi daripada kita, morning walk, jalan pagi, main tai chi dan sebagainya. Tapi dia tak boleh dengar azan. Dulu dia terima, tak ada apa-apa. Sekarang ada dia kaya, dia sekarang politik dikuasa, dia ketuk kepala kita. Itu belum sepatu di tangan dia. Nanti kalau dia kontrol Putrajaya, tengoklah apa nak jadi. Tengok apa nak jadi. Penang sudahlah. Tentang perempuan teori dah tengok di Penang. Orang India pun tak mau duduk apa tu, ada pulau tak tahan kan, apa tu, kena bayar itu, kena bayar ini sebagainya. Semua lagi kepada sebuah perang. Sebuah perang bukan sebuah perang itu dulu di kulit, kawasan kulit, dengan sarung tani dengan kulit, dengan
apa dia di kawasan utara Dayak. Siapa di Perai, kawasan seberang Perai itu dah mahal sekarang. Udah patutnya menjadi satu lagi gergasi yang boleh bantu lagi. Saya sebagai ketua polis Pulau Pinang, oleh Pak Masa Betul Datuk Musa Hitam dari Menteri Dalam Negeri, dan sudah ada kaitan dengan dia. Saya kata boleh ambil bala polis dulu, tak apa. Bagi saya temporary bala polis develop area. Sampai sekarang bala polis tak naik lagi. Tapi kawasan itu semua jual Cina. Orang lain tak dapat beli. Orang lain tak dapat beli. Di Kuala Lumpur banyak rumah-rumah yang bagus, kawasan bangsa itu dulu, kawasan bangsa Melayu. Tetapi apabila ada suami dia dah mati ataupun dah pencet, oleh sebab kos living di Bandar Raya ni besar, maka kawasan itu dijual. Siapa beli? Kita ada duit, kenapa kita tak boleh beli rumah ni? Tapi kita suka melaku di luar negara. Di sini habis peta kita. Coba fikirlah di mana kita. Jadi saya rasa saya tak boleh terima UMNO mati. Saya tak boleh terima. UMNO itu darah Melayu. Kalau UMNO mati, siapa mati mana lagi nak tolong kita? Tanya lagi tuan-tuan dengan ikhlas, siapa lagi boleh tolong kita? Jadi ini satu perkara yang menjadi satu masalah. Kita berfikir pandai Melayu kata, tapi apabila sampai masanya di mana kita diperlukan dan memberi perkhidmatan, kita tidak ada. Aziz Azim menyentuh tentang rasuah. Ada satu orang Pakistan malu tak tolong saya. Dia dah berniaga sini dekat 10 tahun. Dia dapat extension. Masa dia 2 tahun sekali kena baru dia punya visa. Dia kata dia kena susah nak dapat dia. Pasal apa susah? Kena bayar banyak duit lagi. Semua macam tu. Dulu kita tanya kepada Indonesia, kita tanya kepada Thailand, kerana berasuah. Memang betul. Saya pergi Maikong sana pun di Medan, nak keluar di tahan saya. Goprak ni beli di mana? Sampai saya kata goprak ni kalau saya nak beli Pak, saya tak beli di Medan, saya beli di Kuala Lumpur. Dia nak duit. Di Thailand pun begitu juga. Tapi sekarang siapa yang boleh tegur kita? Thailand dan Indonesia. Thailand maju, Indonesia maju sekarang. Jadi kalau dia orang ada fikir balik, apabila senang nanti, siapa yang sanggup balik? Siapa yang sanggup jalan? Siapa yang pergi pondok rumput? Orang lain. Orang lain. Jadi kita kena bangkit. Terbangkit. Perjumpaan malam ini sepatutnya 70% orang muda. 70% orang muda. Atau dia yang akan membawa bendera kita tu. Tapi apa boleh jadi? Orang muda sekarang PKR. Dekat 10,000 orang berbagai di Kuala Lumpur tu, bukan Melayu dia ramai. Bukan Cina pun dia duduk dengan belakang. Duduk duit. Suruh duduk Melayu dengan Muslim.
Jadi kita kena sedar. Kita kena sedar. Azam tadi cakap tentang komitmen dia, Azam berbeza. Izinkan saya menyatakan, saya tak sihat. Saya tak sihat. Tapi Azam minta saya mari juga. Kenapa inilah saya rasa apa tu payback, balik kepada kerajaan, pada Malaysia. Kenapa saya bukan orang kaya. Saya perlu jual susu tu. Tapi di atas keturunan saya jadi saya sekarang. Dan perkara ini berlaku di negara kita ya. Di negara kita ya. Di mana boleh budak kampung jalan kaki di sekolah, duduk dengan radio makan. Boleh main golf dengan radio. Cerita-cerita diri saya. Saya bukan orang kaya, tapi oleh sebab kita rajin, kita tekun dan tasya, kita boleh naik. Tapi sekarang apa jadi bodoh Melayu? Mak rempit, main V, namun sesuatu besar dan sebagainya. Bukan saya tu dia Joni tidak nagih dada. Yang buang anak pergi jalan siapa dia? Dia banyak. Apa jadi pada Melayu kita? Tengok China. Satu masa dulu banyak orang muda dia terkenal dengan apa tu, ekstasi. Ingat tak? MCA buat kempen. Mana kita dengar perkara itu lagi sekarang? Mana kita dengar lagi? Saya terlibat dengan HIV. Saya terlibat dengan dada. Bukan sebagai lagi lah, sebagai kempen. Di Kelantan, kalau kita berjumpa, saya selalu balik sana, pergilah jumpa kawan-kawan. Mat, macam mana anak kau? Allah, anak aku gini dada. Di rumah tu anak aku bina. Kalau dalam 10 kawan tu, 6 orang tentu ada anak yang jadi usaha dadah. Apa kita buat? Nak buat sesuatu perkara? Ada. Cuma satu yang saya tengok, yang saya dapat kesan, maka ramai orang muda pergi semayang. Pergi ke Arnaab pun tengok orang muda semayang. Di hari Jumaat pun ramai orang muda semayang. Masjid Maghrib pun ramai orang muda semayang. Kalau beza orang dulu. Itu saja. Tapi itu satu aspek ulama yang bagus. Betul. Selain daripada itu, kita orang untuk memainkan ulama kita mesti ada kekayaan. Kita tidak ada itu. Tidak ada. Tuan-tuan yang buat, orang Cina pernah beritahu saya yang meniaga kain baju dia. Dia kata kalau tak ada orang Melayu susah nak jual jin apa semua ni. Susah nak bayar jual Adidas apa semua ni. Siapa yang pakai semua ni? Banyak kan pula Melayu lah, betul lah. Budak-budak Cina pergi universiti pakai apa tengok lah. Tapi kita budak Melayu pakai jin Adidas apa mahal. Siapa tu pinjaman duit scholarship. Jadi kita prinsip bangkit 3 tahun, tak sampai 3 tahun. Kalau kita tak melakukan sesuatu dalam 3 tahun ini, saya rasa